Yang jadi masalah bila wujudnya ideologi dan kefahaman yang nak jauh dan pisahkan kita dengan pencipta. Itu masalahnya. Maka datanglah ideologi yang berbau bumi ini terjadi dengan sendirinya, tak ada pencipta. Manusia berasal daripada apa? Darwin punya teori daripada beruk monyet. Dia nak mengaku-ngakulah, saya taubat lahun, saya tak mengaku keturunan saya monyet. Banyak jadi benda-benda macam ni. Wujud ke tak wujud? Wujud benda macam ni. Kenapa ada usaha-usaha nak memisahkan kita dengan pencipta, nak menjauhkan kita dengan Tuhan, nak menjauhkan kita dengan Allah. Nak cakap dunia ni tak ada kiamat, dunia ni akan berlangsung berbilion-bilion tahun lagi tanpa adanya kemusnahan. Dia boleh buat kenyataan-kenyataan lagu tu. Macamlah dia tu nak hidup 10 bilion, 20 bilion, esok lusa dah nak mati semuanya. Kenapa perlu ada benda ni? Nak larikan kita. Nak larikan kita, nak selewengkan akidah kita, nak selewengkan keimanan kita. Tapi dalam keadaan tu pun tuan-tuan, Allah sambung ayat seterusnya. Cuba tuan-tuan baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia menjadikan manusia daripada segumpal darah. Ramai daripada pengecam-pengecam dan pembenci-pembenci Islam dan Al-Quran anggap ayat ni remeh. Nak habat manusia ni dijadikan daripada segumpal darah. Apa pointed pada ayat ni? Kalau kita nak bicara saintifik, kita bukan orang sains, tapi tuan-tuan tahulah pembentukan zygote dalam rahim seorang ibu macam mana punya rumit. Kalau kita baca buku-buku besar seperti The Human Developing, dalam tu ada profesor-profesor besar, Dr. Keith Moore, sebut memang segumpal darah tu sebab waktu tu proses dia, proses darah-darah mula terbentuk. Ni kita panggil apa dalam tu? Pembuluh darah tu. Pembuluh darah mulai terbentuk, dipam darah tadi masuk dalam tu sehingga dia jadi macam segumpal darah. Di sini kalau kita perhati betul-betul apa ulasan Dr. Kesmo tu, dia kata kalaulah manusia diberi peluang untuk melihat kembali saat dia diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu dia, memang amat-amat menakjubkan. Contoh kita ni sekarang dah lalui masa tu, fasa tu, dan kita sekarang dah macam ni. Kalaulah boleh Tuhan tu tunjukkan sekali lagi kat kita awal-awal kita dijadikan dalam rahim mak tu, dengan uniknya, dengan sukarnya, dengan payahnya sistem-sistem tu, maka kita tak dapat tidak terpaksa tunduk sujud kepada kebesaran penciptaan. Ayat ni sebenarnya bukan sekadar nak cerita manusia tu dari segumpal darah, tapi nak menundukkan ego manusia dia supaya jangan lawan Tuhan. Kalau kamu boleh tengok, kalau kamu boleh lihat bagaimana aku ciptakan kamu tu, tak ada tempat lain dah kamu nak pergi kecuali mengharapkan pada aku. Jadi inilah yang kita nak, baca Quran dengan akal, baca Quran dengan hati. Itu dapatan dia. Bukan sekadar dijadikan manusia dari segumpal darah berhenti. Apa pemaknaan segumpal darah? Allah nak tundukkan ego manusia. Allah nak tunjukkan kebesaran dia. Kamu tu dijadikan ada pencipta. Jadi bila kamu ada pencipta, jangan buat lolak-lolak. Jangan buat ikut suka kamu, ikut rasa kamu, ikut peraturan yang aku tetapkan pada kamu. Itu Quran. Okey, pukul 9 dah. Nak lagi ke berhenti? Boleh pergi sikit lagi. Dua lagi benda kita tak sebut, kita pergi terus. Masajiduhum yauma idzin amirah. Masjid-masjid kamu pada masa tu indah, besar, tersergam. Wahiya kharabun minal huda, tapi kosong daripada hidayah. Betul tak Nabi sebut ni? Masjid besar, indah, tersergam, kosong hidayah. Saya duduk Selangor ni ustaz, tiap-tiap malam masjid mana-mana pun ada kuliah. Macam mana kosong daripada hidayah? Tazkirah tak berhenti, kuliah subuhnya, duhanya, asarnya, maghribnya.
makmumnya banyak, jemaahnya banyak. Baik, dia samalah macam ni. Masjid indah, masjid besar. Biasanya antara awal kita masuk masjid, kita boleh tengok kalau masjid kan, depan-depannya ada apa tuan-tuan? Ni pakai apa? Dalam frame je. Kalau masjid besar-besar dia tak duduk di frame dah, dia duduk di mozaik tu sendiri dah. Ayat tu lah, ayat ni lah, ayat tu lah, ayat ni. Baik, tak ada masalah tu. Cuma yang kita nak lebih jauh, bukan hanya ayat-ayat Al-Quran terukir dan terpahat pada dinding masjid, tapi terukir dan terpahat pada hati orang yang datang masjid. Indahnya masjid bukan pada besar dia, indahnya masjid bukan pada binaan dia, indahnya masjid bukan banyak aircon, indahnya masjid bukan banyak kipas, indahnya masjid bukan tandas dia bersih, indahnya masjid bila ramai umat datang solat Jumaat. Indahnya masjid bila semua orang datang masjid berjemaah. Ni aircon banyak, orang 3 orang. Masjid besar, satu saf pun tak lepas. Contoh. Yang indah masjid bila semua datang berjemaah. Dan masjid ini pointed dia tempat penyatuan, tuan-tuan. Nabi pi hijrah ke Madinah dulu, 3 benda besar Nabi buat. 3 benda besar Nabi buat. Pertama, mempersaudarakan Muhajirin Ansar. Yang kedua, bina masjid. Yang ketiga, piagam Madinah. Maksudnya Rasulullah dah bina masjid, Rasulullah tahu fungsi masjid. Fungsi masjid, satu fungsi masjid, tempat berkumpulnya umat Islam. Di sinilah terbinanya persatuan dan persaudaraan. Jadi bila semua datang masjid, kita dapat lihat kesatuan. Ramainya orang Islam, kita dapat lihat persaudaraan. Semua pakat senyum, semua pakat semayang. Lepas habis semayang, bertemu ramah. Lepas habis semayang, bersembang. Lepas habis semayang, bercakap. Sebab itulah Nabi sebut di akhir zaman, antara benda yang bakal terjadi, orang pada masa tu hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Betul tak? Berlaku tak hari ni? Kita bagi salam kepada orang yang kita kenal saja. Orang yang kita tak kenal, walaupun dia tu saudara Muslim kita, kita tak bagi salam. Jumpa, Mamat tu 3 tahun tak jumpa. Mat, Assalamualaikum. Tapi hak duk lalu redah dengan kita ni, hak kita tak kenal, seorang pun kita tak bagi salam. Masjid. Dan masjid satu-satunya tempat kita menilai diri. Masjid ni lah tak ada, di sisi Tuhan tak ada perbezaan. Bila Tuan saja langkah masuk dalam masjid ni, tuan-tuan berhak untuk mana-mana tempat, mana-mana saf. Apapun posisi kita, apapun jawatan kita, apapun grade kita. Kalau tuan-tuan datang awal, tuan-tuan gemuk ke, kurus ke, boleh duduk ke saf ni? Boleh. Tuan-tuan tinggi ke rendah, tuan-tuan boleh duduk di saf pertama. Tuan-tuan kaya ke miskin, boleh duduk saf pertama. Hitam ke putih, boleh duduk saf pertama. Kaya ke miskin, boleh duduk saf pertama. Gaji tak ada tangga ke, gaji tangga berbelah-belah pun boleh duduk saf pertama. Tak ada orang boleh hadap. Tak ada diskriminasi dalam rumah Allah. Saya tak tahulah surau ni, kemungkinan saya masuk, Allah Akbar, stop. Grade gaji berapa? DG 41. Minta maaf, DG 41, soft 14. Soft 14. Hak depan tu Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Datin sampai 5 tu memang kelas tu lah. Oh lagu tu, kita pun pi lah. Walaupun tak ada orang 14 baris tu, Allahu Akbar, sebab DG 41 punya pasal. Adakah macam tu? Dah sini juga tuan-tuan. Tak ada orang boleh tolak. Bahkan sekali satu saf tu mungkin macam-macam spesies tadi. Di satu saf tu hak gemuk pun duduk di situ, hak kurus pun di situ. Lepas tu yang ketiga tinggi, yang keempat rendah, yang kelima putih, yang keenam hitam, yang ketujuh kaya, yang ke-8 miskin. Hak tu kulit gebu, hak tu sebelah tu jerawat batu, hak sebelah ni tona tak sekata, hak ni berwajah kusam, contoh. Semua tak ada orang boleh halang. Inilah
keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berpangkat, dia mari lambat, dia kena duduk belakang. Duduk belakanglah. Orang lain mendahului saf. Tak boleh kata sebab aku datuk belah. Kita nak mari duduk depan. Beradablah di rumah Allah. Allah tak tanya kita esok datuk ke tak datuk. Dia tanya, hak aku perintah tu kamu buat tak? Hak aku suruh tinggal tu kamu tinggal ke tak?